Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikut. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Johor Bahru 106.2 FM. Syukran jazilan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama-sama dalam segmen destinasi untuk edisi hari Selasa 7 Syakban 1444 Hijriah bersamaan dengan 28 Februari pada ketika ini. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan memberi peluang kepada para pendengar untuk turut serta dalam kuis inspirasi untuk tahun 2023 ini. Dan kita ada pemanggil di talian ketika ini, iaitu saudara Amir membuat panggilan dari Pelabuhan Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi tahniah diucapkan kerana anda merupakan salah seorang pemanggil ketika ini. Dan dah bersedia, Amir, dengan soalan kuisnya? Okey, sedia. Bersedia, ya? Okey, sebutkan negeri yang kedua terbesar di semenanjung Malaysia. Diulangi, sebutkan negeri yang kedua terbesar di semenanjung Malaysia. Apa jawapannya? Ya? Johor. Johor. Yakin dengan jawapan tu ataupun nak ubah pun boleh? 5 saat. 5, 4, 3, Perak. 2, 1. Perak. Perak atau Johor? Mana satu? Perak. Yes. Okey, dan jawapannya kita dengarkan, adakah tepat atau tidak tepat. Ini dia.
Syabas dan tahniah diucapkan kepada saudara Amir membuat panggilan dari Pelabuhan Kelang Selangor, dan insya-Allah segmen ataupun slot kuis inspirasi ini akan diteruskan lagi dalam segmen Warna Pagi esok bersama dengan dua rakan penyampai iaitu Sufian dan juga Luqman. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University, kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Luaskan perniagaan anda ke peringkat antarabangsa melalui Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor. Sertai forum perniagaan, padanan perniagaan industri halal, latihan dan bengkel. Bina rangkaian baharu bersama pempamer, tingkatkan kemahiran dan temui peluang baharu. Jangan lepaskan peluang ini untuk membawa perniagaan halal anda ke peringkat seterusnya. Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor 2023 akan berlangsung pada 10 hingga 12 Mac 2023 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Layari selhack.my untuk maklumat lanjut. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai Eksekutif Dana Penyelidikan Grade DQ41. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti sumber-sumber dana luar yang boleh dipohon oleh ahli akademi IKIM untuk menjalankan penyelidikan, serta membangunkan pangkalan data dan membuat hebahan berkenaan dana penyelidikan kepada ahli akademi IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 14 Mac 2023. Sertai infak kurban sempena program Kurban Perdana Aidil Adha 2023 peringkat Negeri Melaka. Inisiatif ibadah kurban tempatan yang dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka melalui ikurban.my. Tempah sekarang di ikurban.my untuk menikmati harga tempahan awal serendah RM4,650 untuk seekor lembu atau RM700 untuk sebahagian lembu sehingga 31 Mac 2023. Perkhidmatan yang mudah, telus dan selamat hanya di ikurban.my. Maklumat lanjut layari www.ikurban.my. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuis Inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot Warna Pagi dan Destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah Kuis Inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Bukan saja di zon utara, zon tengah, zon selatan maupun di Sabah dan Sarawak dapat mengikuti siaran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia ini. Kami juga tidak melupakan warga di zon pantai timur yang mengikuti siaran radio kami ini yang dipancarkan terus dari ibu kota Kuala Lumpur. Dan untuk rakan-rakan pendengar kita di Kota Baru Kelantan, anda dapat mengikuti siaran kami ini menerusi gelombang 89.8 FM. Manakala di Terengganu pula, iaitu frekuensi kami dapat anda ikuti menerusi 100.2 FM. Dan juga di Negeri Pahang di frekuensi kami iaitu 89.6 FM. Itulah ya antara frekuensi radio bagi zon pantai timur.
yang saya sempat kongsikan dengan anda, dan diharapkannya khususnya warga di Pantai Timur untuk terus memberikan sokongan padu anda terhadap sesi radio kami ini yang sentiasa menjanjikan yang terbaik untuk anda dari segi hiburan, lagu-lagu yang mendidik jiwa, malah rancangan-rancangan yang bermutu, dan juga mengajak kita untuk terus mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan yang berikutnya, iaitu sebuah rancangan bual bicara yang diterbitkan oleh rakan penyampai Mona Jasman, iaitu Islam Agamaku, akan ke udara pada pukul 5.15 petang nanti. pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa terlekung raudah. Dapat
dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa. Telekung Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Untuk rancangan setiap hari Selasa, Alhamdulillah bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku, kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan untuk petang ini, kita mengalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke mana? Alhamdulillah, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Walaupun sibuk macam mana pun, Alhamdulillah ada juga untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan Ustaz, insyaAllah pada petang ini akan bincangkan tentang meneguh keyakinan rukun iman untuk bahagian kedua. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Munah Jasman, seterusnya penerbit dan penonton-penonton pendengar yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian di mana saja anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah pun kita masuk ke bulan Sya'ban yang berterusan kita berdoa, Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab yang telah pun lepas, kemudian di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Baik, Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini dalam rancangan Islam Agamaku yang setiap minggunya kita kupas bagi memberikan kefahaman kepada saudara-saudara baru kita, juga kepada rakan-rakan non-Muslim yang di luar sana yang mungkin sedang mengkaji, menelaah tentang Islam. Juga kepada para pendakwah. Ini tiga golongan yang menyampaikan risalah dakwah kepada masyarakat. Kita membicarakan tentang tajuk rukun iman, meneguhkan keyakinan kita terhadap rukun iman. Dan oleh kerana itulah ada rakan-rakan pendengar di luar sana yang meminta saya teruskan tentang tajuk ini. Kita tak habis minggu lepas. Memang sememangnya dalam 30 minit nak bicarakan tentang rukun iman secara detail dan mendalam, barangkali sebulan 2 bulan pun tidak habis. Tetapi secara tasawurnya, secara ringkasnya, gambaran kasarnya boleh kita pelajari satu demi satu, yang mudah-mudahan kita mendapat kefahaman tentang Islam. Dan inilah yang kami terangkan kepada golongan bakal saudara baru apabila mereka hadir kepada kita untuk mengucapkan kalimah syahadah. Kita akan terangkan dahulu tentang satunya kalimah syahadah tu, yang kedua tentang rukun iman. Baik, kita nak sambung. Minggu lepas kita telah membicarakan tentang soal beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Kita pun dah hurai yang panjang dalam tajuk-tajuk yang lepas tentang beriman, tentang percaya kepada Allah, bagaimana dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dan begitu juga dengan para malaikat. Yang kita beriman para malaikat ni adalah
perintah daripada Allah. Bukan bermaksud kita menyembah malaikat, tetapi perintah daripada Allah untuk kita percaya. Mengapa ada 6 rukun iman? Ni selalu juga orang tanya. Jadi bagi apa dalilnya? Kita ambil daripada surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablik wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, juga kepada kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Siapa yang kufur, ingkar kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Itulah dalilnya. Baik. Kita nak masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitulah beriman kepada Alkitab. Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Alkitab? Kitab ni apa? Iaitulah himpunan undang-undang dasar jadikan pedoman pengajaran kepada manusia yang hendak dipimpin. Siapa yang menurunkan kitab ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada terbahagi kepada dua. Pertama, itulah suhuf. Suhuf ni kepada nabi-nabi terdahulu ada lebih kurang 100 buah suhuf. Ada Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam lebih kurang 10 suhuf. Manakala kitab ni adalah himpunan yang lengkap, dasarnya peraturan mengenai perintah pematuhan kepada Allah SWT yang berhubung kait dengan dunia dan juga hari akhirat. Baik, kitab-kitab ini diakhirkan dengan Al-Quran. Bila mana turunnya Al-Quran yang secara beransur, dan insya-Allah kita akan bahaskan tajuk Al-Quran ni, nuzul Quran, dalam bulan Ramadan nanti. Saya rasa dan sangat menariklah. Cuma bila diturunkan Al-Quran, untuk makluman pendengar semua kitab-kitab yang terdahulu telah pun dinasah, dimansuhkan. Maknanya tak diguna pakai dah. Cuma kita beriman, percaya telah diturunkan oleh Allah SWT. Lagipun kalau kita tanya, ada 4 kitab kan? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Manakala Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tanyalah, kita nak guna pakai kitab-kitab terdahulu, ni logiknya. Mana nak cari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil yang asli? Jawapannya tak jumpa dah. Dan mungkin berlaku pertikaian. Oh, dia kata jumpa ni kitab ni. Adakah itu asli ataupun tidak? Sedangkan Al-Quran ada di hadapan kita. Maka Al-Quran lah yang menjadi pedoman kita. Jadi soalan kata minggu lepas, kita beriman dengan kitab-kitab ni ataupun beriman kepada rukun iman ni, bagaimana? Adakah secara surface saja tanpa kita pelajari? Maka jawapannya kita kena belajar secara mendalam. Juga ada juga yang bertanya kepada saya, baik Ustaz, kalau kita ambil kitab selain daripada adakah itu kitab juga dinamakan kitab selain daripada 4 yang disebut? Jawapannya tidak. Hanya 4 sahaja yang diiktiraf oleh Allah SWT yang kita beriman, percaya, dan lebih-lebih lagi kita beriman kepada Al-Quran. Baik, kita sebut tentang Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Bagaimana kita beriman dengan Al-Quran? Pertama sekali, kita mesti percaya ia diturunkan oleh Allah SWT. Orang kata, ni kitab ni ditulis oleh manusia. Bukan ditulis, mungkin ditulis balik, tetapi asalnya adalah daripada Allah SWT. Kalau kita baca sejarah penurunan Al-Quran, bila mana diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan minta sahabat untuk menulis Al-Quran itu. Menulis. Manakala sabdaan baginda, hadis-hadis Nabi, Nabi kata tak payah ditulis. Dia tulis ada di mana-mana tempat. Kadang di kertas, bukan kertas lah, di tulang-tulang ataupun di batu dan sebagainya lah, untuk dijadikan rujukan akan datang. Kemudian selepas wafatan Nabi SAW, maulah dihimpunkan dan dibukukan. Baik. Kedua, mestilah kita percaya semua kandungan yang ada dalam Al-Quran itu, termasuk kisah terdahulu dan akan datang, merupakan kisah yang benar.
yang Allah telah rakamkan, abadikan walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kisah yang terdahulu dah jadi ghaib. Kisah akan datang pun ghaib, benda tak nampak. Tetapi mesti beriman, percaya 100%. Dan kemudian yang ketiganya, bagaimana beriman? Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan juga panduan hidup. Yang terakhir adalah melaksanakan semua perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita hari ini kita kesal dengan sikap Islamofobia. Ada setengah tempat golongan ataupun negara yang membakar Al-Quran. Saya rasa itu tindakan yang sangat keji dan biadab. Sedangkan kita tak pernah mengajar apa-apa kitab yang lain untuk kita tanamkan kebencian, kita lakukan perkara yang tidak elok. Dan tiba-tiba Al-Quran yang kita sucikan itu dibakar. Sudah tentu ia membakar hati umat Islam sekalian. Baik, sikit tentang Al-Quran ini. Keistimewaan Al-Quran, apa yang spesialnya Al-Quran ini? Kita sebut Quran adalah kitab mujizat daripada Allah. Dia adalah turun daripada Allah. Allah sebut dalam surah Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimas ayatuhu thumma fussilas min ladun hakimin hadid. Alif Lam Ra, Al-Quran adalah sebuah kitab yang tersusun rapi ayatnya, kemudian jelaskan pula kandungannya satu persatu, diturunkan daripada sisi Allah yang maha mendalam pengetahuannya. Jadi dia daripada Allah SWT, bukan pandai-pandai daripada kita. Bayangkan kita sebut Quran ni, cuba pendengar-pendengar sekalian yang baru nak mendampingi Islam dengan melihat Al-Quran. Kalaulah kita tengok satu bagaimana Allah telah ceritakan dengan dalam Al-Quran, Allah meluahkan perasaan, rasa hatinya, ibaratnya macam tu, yang mana surat cinta daripada Allah SWT, dan kita baca dengan indahnya ayat-ayat itu, sudah tentu kita akan rasa terpesona tentang Al-Quran tu. Dan Allah ni ceritakan tentang kisah-kisah yang kita tidak tahu. Ibarat saya nak bagi contoh analogi, nak kata sama tak boleh, analogi. Ibarat seorang ibu yang cerita kepada anak dia, wahai anakku, ibu ni telah mengalami peristiwa-peristiwa begini yang dahsyat satu ketika dahulu sekian-sekian. Anak akan dengar dengan penuh terpesona, dan cerita ibu tu cerita betul, dia akan percaya sungguh. Cerita ibu tu cerita yang benar, ibu mengalami sendiri. Anak ni baru kenal hidup, maka dia akan percaya cakap ibunya, sebab ibunya yang mengalami peristiwa yang lampau. Begitulah Allah SWT dengan teknik penceritaan dia. Dia ceritakan kisah-kisah terdahulu yang sudah tentu Allah yang maha menyaksikan. Sedangkan makhluk yang lain, manusia yang lain telah pun menikmati, telah pun tiada. Nak saksi tak boleh. Sedangkan Allah SWT yang menyaksikan. Itu pertama. Yang kedua, hadirin dirahmati Allah sekalian, cuba bayangkan Al-Quran itu yang penuh dengan wisdom, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu itu, yang hari sampai ke hari ini manusia tidak pernah berhenti untuk mentafsir Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Jadi kemuliaan dan keagungan Al-Quran tu yang kalau kita baca setiap hari ada ilmu baru. Kalau kita buat kuliah tafsir pun, nak bertafsirkan, tak pernah selesai, dan mengandungi pelbagai hikmah, cerita yang benar. Kalaulah satu buku yang mengandungi serba ilmu, semua ilmu, sudah tentu kita akan hargai buku tersebut, dan sepatutnya kitab Al-Quran inilah yang sangat kita hargai. Baik, kemudian Al-Quran adalah kitab yang terpelihara. Allah menyebutkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran adalah diturunkan, sebenarnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. InsyaAllah kita akan sambung dalam pusingan yang kedua selepas ni. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk waktu ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Seanggun bidadari menghadapi ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Raudah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz yang masih membincangkan tentang tajuk petang ini, sambungan kebahagiaan kedua, meneguh keyakinan untuk rukun iman, insya-Allah pada petang ini. Dan untuk para pendengar masih bersama di YouTube Iki Media, boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Punti 0112904004. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk sambungan ini, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita membicarakan tentang Al-Quran, kitab yang agung, kitab yang suci yang kita muliakan. Dan dalam Islam ni, Al-Quran ni dia ada adab dia. Kalau kita nak pegang Quran, kita kena berwudu. Kemudian sebaiknya menutup aurat dan kita menghadap kiblat. Itu adabnya lah dalam Al-Quran, terhadap Al-Quran. Dan kita letakkan pada tempat yang tinggi, pada tempat yang mulia. Itulah sifat Quran. Kita juga tidak boleh bawa ke tempat yang kotor, najis dan sebagainya. Baik, kerana itulah kita memandang mulia Al-Quran dan kita merasa kecewa, sedih kalangan mereka yang menghina Al-Quran. Termasuk golongan yang membakar Al-Quran itu, menunjukkan mereka biadab kepada Allah SWT dan juga kepada umat Islam. Kita menyebutkan tentang Al-Quran itu yang mempunyai mukjizat. Bayangkan 1400 tahun diturunkan sehingga sekarang masih utuh kekal. Bukan sekadar tersimpan sebagai kitab-kitab, sebagai buku yang dibukukan, yang dimushafkan, tetapi juga dalam hati-hati umat manusia. Syekh Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata, Al-Quran ini telah dihafaz oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang lelaki dan juga perempuan, dewasa dan juga kanak-kanak. Menunjukkan Quran ini sangat-sangat plug and play, mudah untuk diingati dan juga dihayati. Ini antara kelebihan Al-Quran. Jadi dia adalah kitab yang nyata, lagi mudah. Sebab saya pernah jumpa dengan seorang yang dia memeluk Islam akhirnya. Dia kata, Ustaz, saya kaji tentang kitab yang lain. Saya sebut kitab, dia kata kitab yang lain lah tentang itu, dan dia dapati bahawa kitab itu tak jelas, tak faham apa yang dia nak masukkan. Tetapi bila dikaji Al-Quran, walaupun Al-Quran tu dia bahasa Arab, orang ni bukan orang bahasa Arab, orang lain, orang Chinese, tapi bila dia kaji tentang Al-Quran, dia kata Al-Quran tu jelas, terang dan mudah. Lalu akhirnya dengan kajian-kajian itu, dia seorang pensyarah, akhirnya dia mengucapkan kalimah syahadah. Hanyalah kerana dia mengkaji Al-Quran. Ramai lagi orang yang buat kajian-kajian begini, termasuk para saintis yang melihat Al-Quran ini telah membuat penemuan-penemuan yang hebat 1400 tahun dahulu, yang hari ini dijawab oleh manusia melalui penemuan saintis. Yang ini insya-Allah kita akan huraikan juga dalam bulan Ramadan, Al-Quran dan juga sains yang sangat indah. Baik, kita sambung sikit tentang keistimewaan Al-Quran, iaitu Al-Quran ini adalah kitab zaman semuanya, semua zaman. Maksudnya yang kekal daripada dulu sampai sekarang, dan jika rujukan bahkan di mana-mana tempat untuk kita mengguna pakai, dan maka Al-Quran ini sangat-sangat relevan dan evergreen, sesuai di mana sahaja dia turun dan mencakupi persoalan orang zaman sekarang, zaman sains dan teknologi, semua sekali mencakupi dia dalam Al-Quran. Baik, kemudian Al-Quran adalah kitab mukjizat daripada Allah SWT, yang mana Allah sebut tadi, Quran itu diturunkan oleh Allah, dan Allah yang menjaga Al-Quran itu, tanpa sedikit pun dirosakkan ataupun ditambah, ditokok tambah, dibuang Al-Quran. Kitab yang terdahulu, kalimah contoh berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dihapuskan daripada kitab-kitab terdahulu, yang mananya kitab yang direka-reka oleh manusia, ditokok tambah, dibuang perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kebencian mereka terhadap Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran ni tak ada seorang pun berani untuk tambah, untuk kurang, untuk edit, untuk bahkan satu ayat, satu perpatah perkataan pun dalam Al-Quran tak boleh untuk diedit ataupun dibuang. Baik, kemudian Al-Quran merupakan kitab kemanusiaan sejagat.
yang mana menekankan kehidupan manusia. Dan daripada soal aspek kehidupan sendiri, keluarga, masyarakat sehinggalah kepada negara. Inilah kelebihan Al-Quran. InsyaAllah kita akan huraikan panjang lanjut di bulan Ramadan nanti. Saya nak masuk dengan topik yang baru, beriman kepada Rasul. Kita beriman kepada Rasul. Baik. Dalam konteks beriman kepada Rasul ini, iaitulah kita ini beriman kepada semua Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membeza-bezakan antara seorang Rasul dengan Rasul yang lain. Erti kata kita semua 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui, kita beriman, percaya kepada Rasul tersebut. Bukan sekadar Nabi Muhammad SAW yang sudah tentu pasti kita mencintai dan kita beriman kepadanya, bahkan beriman juga kepada sejak zaman Nabi Adam AS. Ini yang nak bezakan dengan setengah-setengah orang. Setengah orang dia anggap satu Rasul tu dia muliakan, kemudian yang lain dia tak iktiraf. Kita tidak begitu. Sebab Allah menyebut dalam Quran surah Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi dia kata Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga kepada orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-Rasulnya. Maksudnya semua Rasul-Rasul ini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita menganggap Rasulullah SAW Rasul yang terakhir, dan dialah yang paling mulia di antara Rasul-Rasul tersebut. Baik, kita bezakan antara Nabi dan Rasul. Nabi ini orang yang seorang lelaki, confirm seorang lelaki yang merdeka, yang mendapat wahyu, dan tidak wajib untuk menyebarkan wahyu tersebut. Mana untuk diri mereka. Manakala Rasul, orang yang sama, lelaki yang merdeka dan mendapat wahyu daripada Allah, dan mereka wajib menyebarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ini menjawablah soal kriteria seorang Rasul. Ada orang mengatakan Rasul perempuan, kan pelik kan? Seorang perempuan menganggap dia jadi Rasul. Dan kita juga mengetahui Rasul bermula dengan Nabi Adam AS sehinggalah Rasulullah SAW. Jumlah Nabi keseluruhannya disebut oleh para ulama 124,000 orang. Maknanya ramai. Dan Rasul itu pun ramai, 313 orang. Agak-agak tanya Kak Mona, jumlah 313 boleh sebut tak? Tak ni, tak boleh sebut. 25 pun Ustaz. Dah hafal dengan lagu Ustaz. Kena nyanyi lagu. Ya, betul Ustaz. Kan? Jadi yang wajib kita tahu adalah 25 orang. 313 orang Rasul yang ada, yang kita pun tak ingat sebagai orang Islam, kena rujuk dulu kan, kena tulis, baru kita tahu. Nak hafal susah juga. Ya. Cuma yang wajib kita tahu adalah 25 orang Rasul. Dan kita mengetahui Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul terakhir. Maksudnya tidak adalah Rasul lagi selepas daripada itu. Ini menjawablah orang kata lepas ni ada Rasul. Bahkan masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada Rasul lain yang mengaku dirinya Rasul. Apatah lagi zaman sekarang. Kita disebut Musailamah, disebut Musailamah Al-Kazzab. Zaman Nabi pun, akhirnya Nabi utus sahabat ketika Nabi sakit dan membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Kemudian sahabat selepas itu memerangi Musailamah yang menganggap Rasul. Musailamah mengatakan bahawa kamu percaya pada Allah, percaya. Kamu percaya kepada Rasulullah SAW, percaya. Kamu percaya tak aku Rasul? Dia boleh anggap begitu. Tuan-tuan sekalian, hari ini pelik-pelik. Lagi teruk kan, orang mengaku menjadi Rasul. Dengan dalam keadaan macam-macam lah. Bahkan orang perempuan pun ada pengikut dia. Dia jadi Rasul, ada pengikut dia. Itu yang jadi pelik. Baik, kemudian di antara 25 orang Rasul, pendengar sekalian, ada 5 orang Rasul yang digelar Ulul Azmi. Iaitulah Rasul yang paling banyak cabaran dan ujiannya. Yang kita tahu. Iaitulah pertama sekali Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasul
5 orang rasul yang keutamaan mereka kerana mendapat cabaran mihnah yang sangat besar. InsyaAllah kita banyak lagi nak sebut ni. Nanti kita akan sebut lepas daripada pusingan yang kedua ni, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita sekali lagi berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda hantar soalan melalui WhatsApp pun 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mereka punya visi dalam pelbagai sisi. Galilah emas dalam diri melalui darah 3 Nabi. Mereka berpersonaliti penuh potensi. Und ja, ich danke euch allen für IKIM. Mereka kompetitif dan berpendirian tinggi. Pegangan adalah tanya agama. Mereka ada kelebihan dan maju Apa yang saya boleh bagi balik? Maksudnya takkan saya nak belajar bahasa Korea untuk faham drama saja. Mereka punya suara penuh semangat wajar. Selagi mana ada semangat untuk belajar, teruskan. Suara anak muda, pelapis bangsa, penentu hala tuju negara. Dalam Khabar Orang Muda, diekspresi bersama Nur Hayati Paradi setiap Rabu 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Untuk petang ini masih membincangkan tentang bahagian kedua untuk meneguh keyakinan rukun iman pada petang ini. Dan untuk bersama Ustaz untuk kita sambung kembali bersama untuk tajuk ini. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kita dah masuk pusingan yang ketiga. Ya. Bicarakan tentang Rasul pula kali ini, beriman dengan Rasul. 25 orang Rasul yang wajib kita percaya, dan kalau boleh rakan-rakan pendengar yang Muslim ni hafallah setiap nama Rasul-Rasul tu. Dan kalau boleh lepas ni kita kaji biodata mereka, biografi kehidupan Rasul ni. Sangat-sangat menarik. Allah ciptakan, jadikan Rasul ni dengan pelbagai kisah dan kaum yang pelbagai. Ada Rasul dengan berhadapan dengan raja yang mengaku Tuhan. Ada Rasul yang berhadapan kaum yang jahat, yang macam-macam kemungkaran yang dilakukan. Dan ada Rasul yang dia sendiri menjadi raja. Bahkan ada Rasul yang menjadi raja, bahkan dia bukan setakat kuasai manusia, dia kuasai jin, dia kuasai burung, dia binatang-binatang, bahkan angin pun dia dapat kuasai. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita rekaan, tapi cerita benar, cerita tentang Rasul. Ada Rasul yang pengikutnya tak ramai. Ada Rasul yang usianya panjang. Saya cerita secara umum lah. Usianya panjang sehingga 1000 tahun. Kalau pendengar kaji sejarah, ada Rasul orang dahulu yang usianya lebih daripada 1000 tahun. Kita buat kuis siapa dia Rasul tu. Buat kajian sendiri, insyaAllah. Kaji dan beli kitab-kitab yang berkaitan Rasul. Cerita mereka sangat-sangat menarik. Saya juga bawa kisah-kisah para anbiya di surau dan masjid. Walaupun kisah ni kalau baca sendiri pun tahu, tapi dengan penceritaan ini semakin menambah iman kita sebagai orang Islam. Apatah lagi kalau kita baca kisah sirah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya sangat singkat, 63 tahun. Tapi dalam usia Rasulnya, kerasulan 23 tahun saja. Dalam usia sesingkat itu macam-macam perkara yang ditempuhi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak tambah sikit tentang sifat Rasul yang wajib ada pada seorang Rasul. Pertama sekali, Rasul ni adalah as-siddiq, yang benar. Dia orang yang mesti orang yang benar. Nabi, kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Rasul pun telah digelar gelaran yang dipercayai, Al-Amin. Kemudian cumanya bila dia ada Rasul, orang kata dia pendusta. Orang tuduh dia pendusta, orang kata dia mereka-reka dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah SAW adalah manusia yang as-siddiq, yang benar. Setiap patah perkataan Nabi adalah benar. Dia jadi macam mana kalau Rasul itu tak benar? Kita nak percaya. Mestilah seorang yang benar, kerana dia membawa perkabaran yang kadang-kadang bahkan banyaknya tidak terima oleh akal.
Sebab datang daripada wahyu Allah SWT. Contohnya kita baru hadapi peristiwa Isra' dan Miraj. Yang Rasul yang kabarkan dan juga Al-Quran yang kabarkan, sudah tentu kita mesti percaya 100%. Kerana Rasulullah SAW adalah orang yang benar. Baik, pertama, sifat Rasul wajib adalah sifat benar, as-siddiq. Yang kedua, amanah, yang dipercayai. Benar dan juga dipercayai. Dia boleh disandarkan segala sumber ataupun rujukan tetap terhadap segala sesuatu. Kemudian Rasul ni adalah tabligh, dia menyampaikan. Tidak ada sesuatu daripada Rasul yang disembunyikan. Tak nak cerita pada umat, tidak. Melainkan semuanya telah diceritakan kepada kita. Hatta Kak Mona sampai perkara peribadi Nabi pun, isteri Nabi cerita bukan nak mengumpat, tapi cerita untuk kebaikan umat. Berkaitan dengan hukum, contoh waktu malam, tidur dan sebagainya. Cerita bukan untuk mengaibkan, tapi sebagai hukum ataupun sandaran kepada sunnah yang kita nak lakukan. Kemudian Rasul ni adalah orang yang fatanah, yang bijaksana. Cerdiknya Nabi SAW. Sebelum jadi Rasul pun Allah telah tunjukkan bagaimana Nabi selesaikan masalah orang duk serabut fikir tentang nak letakkan Hajarul Aswad. Yang peristiwa banjir tu, usia Nabi 35 tahun. Akhirnya datang Nabi SAW, senang je, angkat semua, letakkan serbannya, letakkan Hajar Aswad di atas tu, angkat setiap orang, dan akhirnya Nabi SAW sendiri yang selesaikan. Alangkah kita cakap, mudahnya, tapi tak fikir oleh orang. Maknanya, itulah fatanah, bijaksana, cerdiknya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tengok bagaimana hijratul Rasul SAW, Nabi Muhammad telah hijrah ke Madinah. Dan apa yang Nabi buat, 3 perkara ini yang menjadi rujukan para negarawan, sifat negarawan ulung, iaitu bina masjid, mempenyatukan umat, saudara, persaudaraan, dan yang ketiga membina perlembagaan di Madinah. Baik, itulah 4 Rasul, 4 sifat Rasul, bukan 4 sifat Rasul yang wajib ada pada seorang Rasul. Kita melihat dalam 25 orang Rasul biasanya ada penentangan. Dan apa sebab penentangan mereka itu? Dakwaan musyrikin, mereka mengatakan, kenapa tak Rasul ini daripada seorang malaikat? Kenapa nak manusia? Allah jawab dalam surah Al-Isra ayat 95. Tuan-tuan bacalah. Qul law kana fil ard malaikatun yamshuna mutmainni nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah. Katakanlah, kalau ada di bumi malaikat yang berjalan serta tinggal diaminya, tentulah kami akan turunkan pada mereka dari langit malaikat jadi rasul. Kalau yang kat bumi ni malaikat, tentulah yang jadi rasul tu malaikat. Tapi yang ada kat bumi ni adalah manusia, maka Allah jadikan manusia. Baik, saya nak ringkaskan yang terakhir lah tentang slot kita. Kita dah bincang panjang Quran, kita bincang macam tentang Rasul. Apakah kenapa para Rasul ini selalunya dimusuhi? Kenapa mereka ni dimusuhi? Tak nak diiktiraf. Bahkan ada setengah-setengah penganut agama yang lain lah, mereka memusuhi sangat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pertama sekali kerana takut kehilangan pengaruh. Kita tengok zaman Nabi Muhammad SAW, bila beriman dengan Nabi ni, pengaruh dia akan hilang. Sedangkan mereka ni seorang pembesar, seorang yang orang yang hebat. Tapi bila dia beriman dengan Rasulullah SAW, sudah tentu mereka akan ketinggalan ataupun kehilangan pengaruh berbanding dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini rakan-rakan kita yang memeluk Islam, kalangan yang ialah orang biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tak pernah berputus asa. Kita mengajak mereka yang mungkin ada pengaruh dan sebagainya untuk sama-sama memeluk Islam. Mengajak mereka untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan takut kehilangan pengaruh. Kerana Islam tidak pernah mengurangkan. Nabi Musa pernah tawarkan, beritahu kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, dia tak sebut Fir'aun lah. Tapi kita ni bahasa begini. Dia kata, wahai, kalau kamu beriman kepada Allah, kamu tetap menjadi raja. Kamu bukan aku nak jadi raja, kata Nabi Musa AS. Gitu. Jadi sebab Nabi SAW, para Rasul dimusuhi kerana takut kehilangan pengaruh. Yang kedua, kerana takut kehilangan harta dan juga status sosial mereka. Dia rasa macam bila masuk Islam ni, dia akan jadi miskin. Itu pandangan-pandangan yang sempit. Sebenarnya masuk Islam ni semakin kaya.
Semakin kaya. Semua ada setengah orang kan dia tamak, tak boleh nak keluar zakat. Dia jadi takut miskin. Sedangkan itu adalah pengaruh daripada syaitan, bisikan syaitan semata-mata. Kemudian yang paling besar, kenapa orang tak nak masuk Islam ataupun memusuhi Nabi? Kerana tidak mahu meninggalkan agama nenek moyang. Dia dah sebati dah sembah satu perkara benda yang tu. Saya nak sebutnya, kita ada akal. Amalan tradisi nenek moyang yang baik kita boleh teruskan. Kita berteruskan. Dalam Islam sebab tu kita sandaran kita Quran dan sunnah hadis. Jadi kalau apalah yang dilaku oleh tradisi tok nenek moyang kita ni, kalau dia bercanggah dengan Islam, kena tinggal lah. Contoh pakai tangkal, khurafat, percaya pada khurafat kan. Dalam Islam ramai juga percaya kepada kuasa-kuasa yang ada jin dan sebagainya, bela-membela. Itu semua benda yang kena tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita dah ada Islam dan kita bergantung hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup memadai. Jadi setengah orang yang ni bukan Islam, kenapa tak nak masuk Islam? Kerana dia tinggalkan agama nenek moyang. Dia kata nenek moyang kita dah elok dah, cantik dah buat begini. Takkan kita nak buat benda yang baru. Sedangkan kalau dia kaji betul apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu sekadar ikut-ikutan. Tengok je kan, dia tak ada fikir itu baik ataupun buruk. Nabi Ibrahim pernah berdakwah pada kaum dia, iaitu ketika mana melihat matahari, Nabi Ibrahim kata inilah Tuhanku. Kemudian bila mana matahari tenggelam, takkan aku takkan sembah Tuhanku yang tenggelam ni, aku memerlukan dia. Naik pula, muncul pula bulan, sembahlah bulan. Ikut dia berdakwah cara begitu kaedah dia kepada kaum bulan. Kemudian bulan tu pula lenyap. Dia kata takkan Tuhanku lenyap, naik pula bintang, sembah pula bintang. Akhirnya bintang pun habis, maknanya datang waktu siang. Aku berlepas diri daripada kaumku, kata Nabi Ibrahim AS. Cuba fikirkan logik, kalau Tuhan itu boleh hilang kan, menunjukkan lemahnya Tuhan kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tinggalkan, kita hendaklah berani mencuburi benda baru yang kita rasakan benar dan betul. Dengan kajian-kajian, membuat perbezaan-perbezaan dan juga perbandingan, tengoklah apa yang baik untuk kita dan tidak semestinya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita atau tradisi leluhur kita itu betul. Dan saya tidak menafikan ada yang betul, yang baik, teruskan. Tapi kalau dalam Islam, tengok bercanggah atau tidak dengan syariat. Kalau bercanggah dengan syariat, maka kita boleh tinggalkan. Jadi kita banyak dah bincangkan tentang beriman dengan Al-Quran, kitab dan juga beriman dengan Rasul. Ini tugas kita sebagai orang Islam, kita ikutlah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah apa yang kita jadi sunnah kepada kita, menyampaikan Islam itu kepada masyarakat. Hikmah besar Kak Muna kan, kenapa Allah wafatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah supaya tugas dakwah tu kita sama-sama buat. Kita niat sama Rasul tak sama, memang confirm tak sama. Nak sampai darjat kedudukan pun tak sama, tetapi ilmu pun tak sama. Tetapi warisan itu dari sudut kerja buat yang Nabi buat dan juga para Rasul buat, iaitu menyampaikan Islam, berdakwah pada masyarakat, itulah yang kita buat. Dan kita ambillah, tanggunglah sedikit tribulasi yang banyak para Rasul hadapi, dan tribulasi daripada kaum mereka yang tugas mereka adalah mengajak manusia, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, supaya menyembah Allah dan jauh pada benda yang merosakkan akidah pemikiran kita. Jadi itulah kata ringkas panjang juga tak? yang kita bincangkan tentang rukun iman, dua topik ini. InsyaAllah minggu depan saya sambung lagi tentang bahagian ketiga, percaya pada hari kiamat dan juga qada dan qadar, supaya kita jelas, kita faham tentang rukun iman ini sebagai tutorial pada pendakwah dan kepada saudara baru manakala bukan Islam. Teruskan eksplorasi anda tentang Islam ini, mudah-mudahan ia akan menghasilkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah boleh sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan dan perkongsian untuk petang ini. Dan kita berterima kasih juga kepada Ustaz panjang lebar perbincangan untuk petang ini. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada para pendengar dan khususnya untuk para pendakwah dan khususnya untuk mu'alaf juga insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekom Raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekong sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Miri 104.0 FM. Kuis Inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah Kuis Inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan eksekutif pemantauan penyelidikan grade DQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam sebarang bidang sains, sastra, sains sosial, perundangan, pengajian Islam atau yang bersesuaian. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Antara bidang tugas, menjadi pegawai perhubungan antara UPP dengan pusat-pusat akademik berkaitan aktiviti penyelidikan seperti penyediaan kertas cadangan bagi tujuan mendapat kelulusan, pelaporan perkembangan projek penyelidikan secara berkala, pematuhan kepada etika penyelidikan dan pengesahan penutupan projek penyelidikan yang tamat. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 14 Mac 2023. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang ranah. IKIM dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403-201-093-666 dengan rujukan Gempa Bumi. Insya-Allah, setiap ringgit yang disedekahkan pasti memberi makna yang besar buat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki dan mengurniakan ladang pahala buat anda yang sudi menyumbang. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Euforiah Islami.
Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 8 Syaban 1444 Hijriah 28 Februari 2023. Kota Kinabalu 6.31 minit malam, Tawak 6.25 minit malam, Lahad Datu 6.21 minit malam, Kuching 6.56 minit malam, Miri 6.39 minit malam, Kanga 7.31 minit malam, Alor-Star 7.32 minit malam, Pulau Pinang 7.33 minit malam, Ipoh 7.31 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.29 minit malam, Seremban 7.28 minit malam, Bandar Melaka 7.27 minit malam, Johor Bahru 7.21 minit malam, Kuantan 7.24 minit malam, Kuala Terengganu 7.22 minit malam dan Kota Baru 7.25 minit malam. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dapat